break even. Okay, so you dah boleh buat dah yang tu. So, untuk chapter 5, soal question 10, 11 dengan 12. Alright, tu ratio dengan cash conversion cycle yang saya akan masuk insyaAllah next week. Okay. Untuk ratio, saya rasa you boleh kira dah, boleh buat sebab benda tu very straightforward soalan-soalan ratio. Cuma soalan yang berkaitan yang selain daripada ratio tu mungkin nanti on the lecture nanti kita akan go through, you boleh sambung lah. So tak perlu tunggu last minute baru nak buat. Okay, submission you all 21 Mei. So sempatlah 21 Mei untuk hantar dalam 30 hari juga sebulan. Okay, so semua tu handwritten. Nanti kita akan ada worksheet tu. So worksheet tu most likely akan cover chapter 6 dan chapter 7 lah. Okay. So nanti saya akan bagi later untuk chapter 6 dengan 7 tu. Soalan tu dah ada. Dan soalan untuk worksheet tu kebanyakannya bukan daripada textbook lah. Okay, untuk yang ini saja worksheet 1 ni saja daripada textbook. So remember, semua dah ada dekat online learning. Okay, yang mana yang mungkin tak ada buku, mungkin ada buku tapi buku tu e-book. So e-book tu kan soalan dia dekat tempat lain kan. Alright, so untuk memudahkan you all buat kerja, saya dah keluarkan soalan dan masuk dalam Word. So dah share dekat dalam online learning. So you all boleh tengok situ dan saya ubah sikit lah tarikh sebab apa yang ada dalam textbook, kalau yang version lama tarikh tu lah tarikh lama. So soalan ni masih sama, cuma tarikh tu yang saya ubah. Okay, which is nampak terkini lah 2020 dengan 2019 untuk macam contoh kasih lo produk ni kan. So dia ni 2009, 2010. So saya tukarlah yang tu tahun dia saja. Okay, yang lain semua sama. Kalau you ada buku yang lama, you can still use the book. You nak guna tarikh yang sama pun tak ada masalah. Okay. So siapa yang tak ada physical book, benda tu saya dah share dekat dalam OL. Okay. So lagi satu, you all punya quiz ya. Untuk worksheet okay clear untuk worksheet. So nanti you handwritten, bila you nak submit dekat OL. Ya, bukan submit email ke apa tak, submit dekat OL. You ada submission dekat situ. So nanti you boleh, kalau siapa yang mampu nak scan, you boleh scan. Kalau tak salah saya sekarang dekat application, dekat phone pun, you boleh scan dokumen kan. So macam mana cara lah you boleh guna, nak scan ke, you nak ambil gambar dan post ataupun siapa yang sebab benda ni tak boleh type. So macam mana pun you kena ada satu mekanisme untuk you masukkan dalam OL. Okay. Alright, sebab semester sebelum ni pernah saya buat dan student mampulah untuk submission dia dekat online learning walaupun handwritten. Okay. Alright, tu jangan lupa yang worksheet ni individual ya, individual work. Right, semua orang kena hantar, seorang satu. So lagi satu, kalau you nak buat discussion, nak dapat jawapan, tak ada masalah, you can do all the discussion that you need. Alright, so make sure you get everything correct. So at least 10% tu insyaAllah dalam tangan lah submission. Buat dengan baik, insyaAllah dalam tangan lah 10%, 5 kan. Right. So any question on that? Untuk worksheet ada soalan? Okay clear? Tak? Okay, clear. Okay, thank you Khatijah. Alright, untuk lagi satu sebelum saya start, saya dah bagi tahu juga tentang quiz. Kita ada quiz 1, right, which is 15%. Quiz 15%. Kita ada 2 quiz. So first quiz akan cover chapter 1 sampai chapter 4. Alright, so saya dah maklumkan dalam tu quiz ada 20 soalan, 10 true or false, 10 lagi objektif. So dalam objective questions, saya nak bagi tahu ada calculation lah, especially untuk chapter 4. Okay, ada calculation sikit untuk chapter 4. So quiz saya akan buat dalam Google Form. So nanti hari quiz tu kita akan buat masa dalam kelas. Okay, so dalam 40 minit lah, plus minus 40 minit. Okay, harap-harap online semua clear sebab saya buat dalam Google Form supaya lebih mudah untuk student buat dekat phone pun boleh. Okay, kalau kita punya Webex not clear ataupun ada masalah, selalunya Google Form insyaAllah student tak ada masalah. Setakat ni saya buat Google Form insyaAllah okay. Okay. So make sure hari quiz tu just prepare lah, make sure yang mana yang nak top up tu, make sure you all top up siap-siap. Okay.
Sama jugalah dengan kelas-kelas lain. So make sure kalau especially quiz ataupun ada test online ke. So make sure your line tu stable. Okay, cubalah kita at our part kita cuba. Kadang kita dah bayar tiba-tiba line tu yang jadi masalah. Ada sekali tu last semester saya rasa kan ada isu yang all communication ada masalah kan 2-3 hari because of the cable. Itu jauh daripada kemampuan kita lah untuk kawal. So untuk quiz, so make sure untuk semua quiz lah, bukan paper saya saja, you make sure you guys are ready lah. Okay. Dan rakan-rakan pensyarah juga kami bincang juga. Okay. Sebab saya pernah buat quiz dekat online learning. Pernah buat quiz kat online learning. Tapi bagi saya sukar untuk saya retrieve balik soalan sebab bila once dah tutup, yang buat quiz pun tak boleh nak tengok balik. Alright. So susah kalau dalam Google Form, at least benda tu saya simpan, benda tu ada, saya nak retrieve balik boleh. Okay, kadang-kadang student kata, soalan ni ada salah jawapan dia, so saya nak retrieve senang. Bila dalam online learning dia ada masalah, we have already issue that out, tapi itulah saya masih tak berani lagi nak pakai quiz dalam online learning. Okay, so hopefully insyaAllah lah dalam setakat ni saya pakai Google Form lagi senang. Saya boleh retrieve terus jawapan, lepas tu jawapan pun you all boleh dapat terus direct. So you boleh tengok you punya markah sendiri terus lepas tu. Okay? Okay. So itu sahaja pesanan-pesanan. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya start? Tak ada? Okay ya? Alright. So assuming tak ada soalan dan if let's say lah tiba-tiba saya cakap, tiba-tiba saya tak dengar, tolong maklum kat saya. Saya tak perasan. Ada sometimes tiba-tiba my line ke yang tak tak clear dan tiba-tiba saya duk cakap seorang-seorang sebab saya duk tengok screen ni. Okay. Okay. So saya akan move on to statement of cash flow and cash burn. Okay. Which is very important dalam entrepreneur finance, dalam perniagaan, which is very important. Okay, sebab you need to know how much cash is available in the company. Alright, macam you all nanti akan jadi entrepreneur. Kat mana kita nak tengok? Which part yang sangat penting yang kita nak tengok? Kat mana mata kita tu nak tengok dekat mana? Alright, bukan detailing. Detailing tu kita akan tengok kemudian. Tapi as a boss of an a company, you punya mata yang paling penting nak tengok kat mana. Alright, so tapi sebelum nak tahu nak tengok kat mana tu, you kena tahulah isi-isi dia. Okay. So kita tengok contoh soalan ni, Cindy and Robert, Castillo founded the Castillo Product Company 2008. Company manufacture component for PDA product and for handheld electronic product. So year 2009 proved to be a test of a Castillo Product Company ability to survive. However, sales increased rapidly in 2010 and the firm reported a net income after tax of 75,000. So depreciation expenses were 40,000 in 2010. Following are Castillo Products Company's balance sheet for 2009-2010. Alright, so sekarang kita ada dah balance sheet Castillo 2009-2010. So soalan dia, calculate the Castillo cash flow for ni lah, okay, 2010. So before we calculate, alright, just to refresh balik, kita ada berapa item dalam cash flow statement? Okay, sebelum tu, student selalu confuse cash flow statement dengan cash budget. Right, kalau keluar soalan, dia jadi bila keluar je cash flow statement nak buat yang macam mana ni? Bila keluar cash budget, dia nak buat macam mana ni? Senang je. Cash flow statement, dia ada format. Bila ada statement kat sini kan, perkataan statement ni dia ada format dia tertentu. Okay, cash flow statement, remember dia ada format. Dia ada format yang you pasti ikut. You tak boleh tak ikut. Kalau tak ikut salah lah. Okay. Tapi untuk cash budget, dia tak ada format. Cash budget ialah apa yang masuk dan apa yang keluar. Whatever that comes in and whatever that goes out. You nak letak yang come in kat atas, yang keluar kat bawah pun boleh. You nak buat yang keluar, nak kira yang keluar dulu, lepas tu yang masuk kat bawah. Terpulang, terbalik-terbalik pun tak kisah. Macam you buat you punya budget sendiri. You dapat duit daripada PTBTN, you dapat duit daripada JPA, you dapat duit daripada your parents. So most likely you akan buat budget kan? So budget je ada kawan-kawan je ada tulis lah, okay, daripada okay, mungkin sources you mungkin 2-3 sources. Okay, sources A berapa ratus, sources B berapa ratus, sources B berapa ratus, okay. Daripada situ lepas tu you campurkan, you nak letak pula senarai you punya expenses kan. So masing-masing ada cara masing-masing nak buat budget. Okay, ada setengah dia nak senarai expenses dulu. Lepas tu baru letakkan income masuk. Sebab apa? Sebab income pun tak tahu daripada mana nak datang.
nak kira dulu duit keluar. Ya, JPA tak tahu bila nak masuk, PTPTN berapa bila nak masuk, mak bapak pun tak sure bila nak bagi kan. So kata, tapi hari ni nak kena buat bajet. So buat bajet, kira lah dulu expenses. So kira lah expenses, nak beli buku berapa, photostat lah, you nak beli your top up lah, whatever lah yang makan apa semua. So dah letak dah expenses you kat situ. Dan lepas tu bila dapat duit, oh, okay, duit masuk banyak ni, so you boleh adjust balik lah you punya budget. So that is budget. So dia tak ada format yang khusus. Tapi kalau statement of cash flow, dia ada format yang khusus. Okay, just to refresh with you, you dah buat dah sebenarnya ni masa you buat financial accounting, kan? Alright, dan siapa yang ambil accounting masa kat sekolah dulu dah pernah buat dah. Nak refresh balik. Okay. Apa 3 item yang sangat penting dalam statement of cash flow? Apa dia? Boleh tak letak dekat chat box ataupun siapa-siapa nak just mention. Ada 3 item yang sangat penting. Dia ada topik-topik dia tu kan? Ada 3 topik penting dalam statement of cash flow. Apa dia? 3 item tu. You kena pecahkan. Cash tu, dalam cash flow tu ada 3 pecahan. Anyone boleh refresh balik pagi-pagi ni? Terima kasih Nur Farhana, tu dia keluar. Dari kat chat box tu kalau kawan-kawan dia tengok cash from operating activity, cash from investing activity, cash from financing activity. Kalau siapa yang tak apa, search baguslah search. Okay, Fana kata saya search je, baguslah. Okay, bekerja, bergerak. Okay, daripada mungkin kita tak ingat, kita search lah. Dan bila kita tengok, oh ya, now kita remember. Okay, good. Doing search is good. Okay, alright. So kalau you tak search pun sebenarnya dekat soalan tu kat bawah tu dah ada dah sebenarnya. Okay, soalan dah ada kat bawah ni. Alright, apa tak tu? Statement of cash. Dia suruh calculate cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. So ada 3 item yang sangat penting yang you kena identify dalam you punya balance sheet. Okay, bila kita nak masukkan dalam ni, kita kena letak dalam, kita kena tahu nak identify dalam balance sheet. So soalan dia suruh buat ABC. Okay, 3 yang Farhana sebut tadi tu. Plus soalan D, dia suruh buat prepare a formal statement of cash flow. Yang tadi tu calculate kan? Calculate cash flow. Dia tak sebut statement kan? Dia suruh calculate. Tapi no, D, prepare the formal statement of cash flow 2010 and identify the major cash flow inflow and outflow that were generated by Castillo Company. So, okay. So sekarang ni, sebelum kita nak mula kita punya cash flow, benda pertama yang kita nak kena buat ialah kita kena semak kita punya balance sheet. Okay, kita kena tengok apa yang berlaku dalam balance sheet. So I'm going to give you roughly buat 5 minit macam tu. Okay, untuk tengok, okay, cash. Apa yang berlaku 2009, 2010, 50,000 kepada 20,000. Apa yang berlaku? Ada penurunan kan? Penurunan. So you letak dekat sini, berapa penurunan dia? 30,000 kan? Okay, you letaklah macam mana saya letak arrow pun tak tahu ni. Nak cari bila nak tunjuk ni patutnya dia ada dekat insert kan. Okay, you letaklah dekat sini. Macam mana letak simbol ni? Okay, sekejap. Ada tak? Alah, saya nak tunjuk arrow je sebenarnya. Kalau ada pen pun senang tulis. Ada tunjuk arrow ke bawah 30,000. Okay, boleh tak? Okay, you boleh buat 5 minit macam tu. Okay, identify setiap satu. Itu adalah perkara pertama yang you kena buat sebelum you start your statement of cash flow. So cash letak kat situ turun from 2009, 2010 turun 30,000. Okay, account receivable apa yang berlaku? Setiap satu item you catatkan di sebelah. Boleh tak? Okay. So I give you about dalam 5 minit macam tu. Identifykan sekarang ya. Right. Buat sekarang 5 minit.
Okay. Okay, boleh dah? Siap? Okay. Senang aja kan? Exercise minda pagi-pagi. Campur tolak je. Okay, sekarang you dah tengok dah cash. Okay, boleh ya? Saya teruskan, ada penurunan. Alright, so ada penurunan account receivable, ada increase 80,000, inventory ada increase 100,000. So, dah buat semualah. I assume dah buat semua. Okay, bila saya akan proceed dengan cash flow nanti, you boleh terus semak balik apa yang berlaku dalam cash flow statement. Okay, sangat penting sebenarnya. Kerana dalam cash flow statement, kita kena ambil kira apa yang berlaku, turun naik. Alright, so pertambahan, pengurangan cash dalam company kita. So itu yang kita nak akan catatkan dalam kita punya cash flow statement. Okay, barulah kita, nanti bila kita kira cash flow statement, you akan nampak ni, figure ni, dia akan tally dengan apa yang kita akan buat. Okay, kalau dia tak tally maknanya something wrong lah dengan calculation kita. Okay, so kita tengok jawapan dia. Okay, mana dia? Okay, so kita tengok. Dalam cash flow statement, okay, macam biasa, kalau cash flow statement, ni skema jawapan dia tak berapa lengkap lah, dia punya formatting. Alright, so cash flow statement selalunya dia mesti ada tajuk. Okay, cash flow statement, statement of cash flow for the year berapa-berapa. Right, sebelum tu dekat atas ni, dia mesti ada nama company lah. Okay, misalnya Castillo tadi patutnya ada dekat atas ni. Okay, so yang macam you all sebut tadi, ada 3 item. So cash from operating activities, kita ada cash from investing activities, dan kita ada cash from financing activities. So kita ada 3 item yang sangat penting. Okay, so macam you buat balance sheet lah, kita ada current asset, kita ada fixed asset, kita ada equity, macam tu. Cash flow statement macam tu juga. So kita ada cash from operating activities. So cash from operating activities, these are the items yang ada dalam cash from operating activities. So dia taklah susah mana pun. Dia sebenarnya kalau you tahu apa yang dalam investing dengan financing, yang ni senang kita identify. In financing ni maknanya apa-apa yang berkaitan dengan bank lah. Finance ni kan. Dengan bank ataupun dividen ke bank ataupun kita pinjam daripada mana-mana. Hutang-hutang semua masuk dalam finance ni. Okay. So yang investing activities ni apa-apa yang kita buat investment. Beli tanah ke, beli whatever lah. Yang berkaitan dengan investment. Beli share ke, masuk dalam ni. Okay. So selain daripada tu, masuklah dalam operating activities. Okay. So start dengan operating activities, kita kena start dengan net income. So net income ni datang daripada mana? Net income ni datang daripada kita punya profit and loss income statement. Okay. So profit and loss income statement dia tak bagi kan? Tadi dalam soalan, dalam soalan dia tak bagi income statement. Tetapi dalam cerita dia ada inform kat kita, dia punya income dia kat sini, nampak tak? Right. Net income after tax, dia bagilah dekat sini. Walaupun dia tak bagi income statement, dia mesti bagi information ni. So kalau kita tak ada information ni, kita tak boleh buat kita punya statement of cash flow. Okay. Alright. So first and foremost, mesti ada kita punya net income. So nanti tolong ni tolong snap ke apa ke, senang you all nak buat latihan nanti. So net income 75,000. So next, 2 item yang sangat penting yang you kena tahu kat sini yang tak ada dalam balance sheet. Okay, net income dengan depreciation. Okay, sorry. So net income masukkan saja 75,000. So next, kita campur balik depreciation. Mesti campur balik depreciation. Depreciation ni akan ada dalam kita punya profit and loss dekat expenses. Kan dia bahagian expenses. Bukan accumulated depreciation yang ada di dalam balance sheet. Itu adalah depreciation yang terkumpul daripada tahun. Kita bukan nak yang terkumpul. Kita nak tahun semasa. So kalau nak tahu depreciation tahun semasa, figure tu ada dalam profit and loss. Okay? Expenses. Dia ada jatuh expenses. So what happen is, bila depreciation atau nama bahasa Malaysia kita panggil susut nilai kan? Perkataan susut nilai. Okay? Nilai tu yang susut. Okay? Tapi duit tu tak ada, dia bukan dalam physical. Dia hanya dalam atas on paper, nilai dia saja yang turun. So dia bukan cash item. Okay, dia bukan item cash. Macam kita bayar rental, kita bayar electricity, itu semua cash kan, kita kena keluar duit, bayar, right? Tapi depreciation, expenses, kita tak perlu bayar, dia adalah susut nilai, depreciate. Nilai dia yang turun. Okay, so sebab itu dalam cash flow statement, kita kena tambah balik. So ini benda-benda yang you kena tahu. Right?
So net income 75,000 tambah balik depreciation 40,000. Okay. So next kita tengok balik item-item dalam income dalam balance sheet. So nampak tak sini increase in account receivable. So kita tengok balik dekat balance sheet, dia selalu dekat atas. So selalunya dia duduk dekat current asset. So this is the item account receivable. Okay, 200 kepada 280. Bertambah kan? Okay, nampak ya? Bertambah. Lepas tu ada sebelum saya nak pergi kat situ, lepas tu you nampak dekat sini. Increase inventory kan? Increase inventory. Dua item ni. Okay, increase inventory. Daripada 400 ke 500. Increase. Okay. Logic. Increase. Tambah ke kurang? Kisah kat sini. Increase tapi dia tolak pula sini. Increase inventory. Tolak lagi 100. Tadi kata increase. Kenapa kita tolak ada belanja income dalam cash flow statement? Saya terang dulu dekat inventory. Inventory daripada 400,000 kepada 500,000. So inventory tu stok kan? Okay. So stok daripada 400 increase kepada 500. Macam mana dia increase? Mestilah kita beli barang tu kan? Stok tu. Macam you jual tudung contohnya. You jual tudung. Daripada tudung you stok ada 100, you tambah stok kepada 200. Ada penambahan 100 kan? Bila you tambah stok tu 100, you pakai cash kan beli. Mesti dia pakai duit beli kan? So sebab itu, penambahan dalam inventory, duit you akan keluar. Faham? Okay. So increase in inventory, so minus 100. Sebab kita beli stok, duit kita keluar. Clear? Sebelum saya pergi ke account receivable. Okay, senang kan? Senang je. Okay. So next, increase in account receivable. Increase in account receivable. Kenapa berlaku account receivable ni negatif 80? Sebab account receivable ni sebenarnya debtors. So debtors ialah customer yang beli barang dengan kita, yang berhutang dengan kita. So barang kita keluar tapi duit kita tak masuk. Baik, duit kita, barang keluar, duit kita pun ikut keluar lah, dia tak masuk lagi. Faham? Dia beli secara kredit. Okay, duit tu akan masuk kemudian. So kita kena tolak lah. Sebab barang keluar, duit pun keluar sekali. Sebab duit tak masuk lagi. So kita dapat negatif 80. Faham? Tengok kat chat box. Farhana seorang dalam kelas ni. Yang Khatijah 2 orang. Yang lain tak tahulah. Lepas sahur tidur. Faham. Faham ya? Okay, faham. Nuraina faham. Okay. Alright. Okay, so mudah je. So dalam statement of cash flow, you kena tahu situasi tu. Apa yang berlaku. Okay. Bila increase dengan decrease, tak bermaksud setiap yang increase you kena tambah dan apa yang decrease you kena kurang. Okay. Yang itu you kena faham. So yang tadi saya suruh you kena increase, decrease. Yang penambahan dan pengurangan tu sahaja yang kita akan masuk dalam cash flow. Okay. So account payable increase account payable. So account payable increase, tapi increase account payable bertambah lah. Alright. So accrued liability, increase accrued liability, so you tambah. So dia punya macam account payable, account receivable, terbalikkan je cerita tadi tu. Okay. Alright. So what you need to do is, lepas tu you campur lah. So item-item ni, campur semua, tolak ni, you dapat net from operating activities negatif 15. Okay. Satu item done. So next item is cash from investment activities. So cash from investment activities yang dia berkaitan dengan so investment selalunya berkaitan dengan fixed asset lah. So you tengok kat sini gross fixed asset kita ada 450 kepada 540. Sebenarnya kita ada beli fixed asset dekat sini. Okay. So increase sebanyak berapa tadi increase dia? Gross fixed asset 90. Okay. So bertambah tapi kita kurang sebab kita beli aset. So bila kita beli duit kita kurang. So negatif 90. So satu je aset lah beli tadi. Sebab mungkin you nak buat pecahan aset-aset. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Macam ni kan gross fixed asset maknanya mungkin bukan satu aset yang dia beli ni, mungkin lebih daripada satu. Okay. So yang ni dia ambil semua sekali, dia letak kat sini negatif 90. So tak ada benda lain. So letaklah sini net from investing activity. Kadang-kadang student dia malas nak tulis ni, tajuk ni. Tajuk ni penting sebenarnya. Kalau dalam exam, tajuk ni ada markah ni. Ni tajuk dia markah ni. Dapat tick. Tapi kadang student malas nak tulis.
Sebab dia kata alah satu item je yang apa ni dia terus tulis ni terus 90 tu terus dia letak kat sini. Okay, in terms of formatting tu tak betul lah. In terms of nak kira atas angin betul. Okay, kira tu campur tolak masih sama, cuma dari segi format dia tak betul. Okay, kalau ada satu item tak apa, kalau ada banyak item, so sangat penting. Dekat sini ada markah, dekat sini ada markah. Ni ada formatting markah dia. Okay. Okay. Right. So next kita ada cash from financing activity. So financing activity berkaitan dengan loan semua lah. So kita tengoklah dekat sini, mana ada bahagian loan kat sini. Bank loan, long term debt. So bank loan daripada 90 ke 100,000. So setahun ni tambah lagi loan 100,000. So pertambahan daripada 90 ke 100 pertambahan. Kita pinjam duit dengan bank, masuklah duit dekat poket kan? Masuk. So masuklah dekat sini, tambahlah. Okay. So tadi increase long term debt, tambah juga 100. Okay. Cash dividend paid. Okay, cash dividend paid ni adalah isu yang di mana you kena tahu kenapa ada cash dividend paid kat sini. Padahal dekat dalam item balance sheet tak ada pun tulis dividen kan? Tak ada tulis dividen. Lepas tu dekat atas ni pun tak ada tulis dividen. Mana pula datang tiba-tiba dividen ada pula dekat dalam jawapan ni. Dividen. Okay. So dividen ni macam ni. Okay. Tak semua syarikat declare dividen. Ini contoh soalan lah supaya nanti dalam situasi real situation dia tak semua akan ada dividen situation dividen. Okay. So ini syarikat ni nak declare dividen. Sebab ada syarikat yang untung besar tapi tak declare dividen. Okay, sebab adalah reason di sebalik itu. Dividen ni akan declare dia bergantung kepada board of director. Dia nak declare dividen ke tidak kepada shareholder. Dividen kita bagi kepada shareholder saja. Okay. So nak bagi ke tidak terpulang. Ada setengah company memang tak nak bagi. Ada setengah company dia akan bagi, dia kata ikut tahun semasa declared by the board of directors. Sebab selalunya macam ni, kalau declare dividen contoh ya tabung haji. Dividen bagi tiap-tiap tahun ya. Tiap-tiap tahun dividen bagi. Ingat tak ada beberapa tahun lepas, 2 tahun lepas ke? Tabung haji lambat declare dividen. Kan? Ingat tak ada satu sebab? Tak tahu you all ingat ke tak? Kalau you all ada akaun tabung haji mungkin lah. Tapi isu tu sangat rendah lah. Sebab tabung haji lambat declare dividen. Rendah lah semua orang. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tabung haji memang bagi dividen tiap-tiap tahun. Dan dia dah declare yang dia akan bagi dividen. So bila tahun tersebut dia tak declare dividen dan sepatutnya dah hujung tahun tu dah dapat, selalunya bila declare dividen lepas 3 bulan dia akan masuklah. Dia akan declare after selalunya declaration 3 bulan sebelum dia bagi. Lebih kurang macam tu lah, depends on the company lah. So bila berlaku macam tu, satu Malaysia bising lah, okay, yang mana ada akaun tabung haji, which is dekat Malaysia ni orang yang ada akaun tabung haji biasa most of Malays, Muslim ada akaun dengan tabung haji, right? So bising sebab tak declare dividen. Okay, sekejap ya, bunyi telefon tapi tak tahu telefon duduk kat mana. Sekejap sekejap. Okay. Right. So macam tadilah, so macam cash dividend tu bila tak declare bising lah, orang bising sebab tak declare. So that's why dia ada bila dia sebalik pada tabung haji tu, bila shareholders, yang shareholder ni siapa semua yang invest dalam tabung haji, yang ada account dalam tabung haji tu shareholders lah. So bila shareholders bising, dia akan jadi satu pressure kepada tabung haji. Sebab memang pada tahun tersebut tabung haji ada masalah dari segi management of yang kewangan dia lah. Okay, ada masalah sikit. Okay, so bila jadi macam tu, the top management level, bahagian account semua jadi pening. Macam mana kita nak cari duit untuk bayar dividen sebelum dah declaration lambat. Okay, sebab tak berani nak declare sebab duit tak cukup untuk declare macam tahun-tahun yang biasa. Macam tu. Okay, so they have to do something, buat loan ke, buat apa ke, tak tahulah tu belakang tabir. At the end of the day, diorang declare juga dividen. By hook or by crook diorang kena declare sebab shareholder dah pressure. Sebab tiap tahun lagi, tiba-tiba tahun tu tak declare, orang semua kata tabung haji ada masalah, semua nak keluar tarik duit daripada tabung haji lah, macam-macam lah. Alright,
So because of that pressure. So itu adalah senario keuangan di dunia. Okay, financing in the world is based on rumors, on je lah macam kata nak tarik duit dari tabung haji, rumors lah. Dia sebut lah. Sebab nak bagi pressure kepada company tu supaya declare dividend. So orang yang dalam company tu kena bekerja keras lah, carilah duit macam mana pun. So sama jugalah dengan company lain. So ada company yang memang tak nak bagi dividen sebab dia tak nak ajar shareholders dia tiap-tiap tahun dapat dividen, tiap-tiap tahun dapat dividen. Okay. So ada certain dia akan bagi mungkin certain percentage of performance of the company. Baru dia okay declare dividen tahun ni banyak ni. Okay. So untuk situasi macam ni, contohnya macam company ni dia ada bagi dividen walaupun dia tak bagi tahu kat dalam tu. So assuming lah sebenarnya dalam cerita ni assuming. Okay. So apa yang berlaku kalau nak bagi dividen, company tu kena membuat keuntungan lah. Okay. Mesti untung, kalau tak untung macam mana nak bagi dividen. So nak tengok kat mana, kita tengok kat retain earning lah. So kita tengok kat retain earning ni, RM80,000 dia naik RM120,000. Okay, banyak ada untung lah dekat sini, dia ada retain earning sebanyak berapa increase? 40,000 increase. Okay, tapi untuk tahun semasa masa tu dia punya net income dia 75,000. So macam mana nak kira dividen? Nanti juga dalam ni, nanti use net. Okay, so because retain earning increase only 40,000 and net income 70,000, cash dividend must have been, nampak tak? Must have been 35,000 sebab kita dapat 40,000, net income 75. So 75,000 tolak retain increase of 40, so kita dapat 35,000. So nampak ya perkataan must have been. Ni buat andaian lah supaya you tahu kalau ada cash dividend nak masuk kat mana? Sini. Okay, dekat bahagian financing ni. So cash dividend paid. Sebab cash dividend paid maknanya dividend kita akan bagi cash. Dia tak ada dividen, dia bagi hutang tak, dividen masuk terus dalam account kita kan. So company keluarkan dividen 35,000 negatif. Right, negatif lah keluar duit. So campur semua dapatlah net from financing activity 75,000. So itulah 3 item yang sangat penting. Then the next one is total net cash. You kena kira total net cash, increase atau decrease. So in this case dia decrease lah. So macam mana dapat total net cash ni ialah daripada total cash from operating activities negative 15 campur dengan negative 90 from investing activities dan campur cash from financing activities 75. So total net cash decrease ialah sebanyak 30. Alright. So next item yang you kena buat, walaupun kata kenapa lah nak kena buat, benda ni kan ada dalam balance sheet, tapi sebabkan dia statement of cash flow, you kena buat lah. Sebab kita nak tengok betul tak kita kira all these activities ni. So cash at the beginning of the period, okay, beginning tadi yang ni 50 kan, right, beginning 50, you kira tadi turun kan 30 kan, so betul lah tadi kita kira turun 30. So total net cash decrease 30, so closing 20. So ini yang saya kata dia akan tally balik dengan kita punya balance sheet. 50 dengan 20 tadi. Okay? Senang kan buat cash flow statement? Senang. Okay. Alright, so next ialah okay, prepare statement. Okay, next. Use your calculation from part A and part B above to determine cash flow building or burning cash. Ini yang sangat important untuk entrepreneur ambil kira. Okay, when you prepare the cash flow statement, dah siap cash flow statement. So what next? Lepas dah dapat closing opening, apa yang seterusnya? So kita nak tengok lah whether duit yang kita ada tu, is it burning or building cash? Okay, so indicate, so soalan ni akan tengoklah indicate the dollar amount of cash build or burn. So saya akan tunjuk nanti. Dan seterusnya dia kata if Castello had a net cash burn from operating and investing, okay, divide the amount of burn by 12 to calculate an average monthly burn amount. So katakanlah kalau jawapan tadi net cash burn, dia suruh you bahagi 12 dan tengok berapa monthly on average dia burn duit dia. Okay, so if 2011 monthly cash burn continues at the rate of 2010, indicate how long in month it will be before the firm run out of cash.
Okay, if there are no changes in financing activities. So nampak tak ada ayat ni? Before the firm run out of cash. Kalau burn, berapa lama company ni boleh survive dengan duit yang ada. Itulah cerita dia. Di sinilah dia sebenarnya entrepreneur finance dan decision making yang founder ataupun entrepreneur sendiri kena buat untuk make sure the company is running at a good cash rate lah. Okay, so kita kira. Yang suruh bagi 12 tadi kan? Okay ni. Okay, so dia suruh tengok operating activities plus investing activities. So kita dapat annual cash, net cash burn negative 105. Okay, so company ni is at a net cash burn. So nampak tadi ada duit kan? 20,000 dalam account cash year end 20,000 kan? But sebenarnya company ni is at a net cash burn. It's not making money, it's burning money. It's not building money. It's burning money. Okay, so yang F tu dia kata nak tengok berapa lama company ni boleh bertahan. So what you do is, you punya annual net cash burn, you bahagi 12. So 105 sini. 105 you bahagi dengan 12, you akan dapat sebulan 8.75 burn. Setiap bulan maknanya dia at a burning rate of 8.75. Okay, so berapa lama company ni boleh bertahan? Okay, time out of cash. Kan kalau tiap-tiap bulan net cash burn, so berapa lama company ni boleh bertahan? Kalau company ni tiap-tiap bulan is not making money. Kalau making money dia akan positif lah, dia akan bill. Okay, annual bill kat sini. Tapi sekarang ni dia burn. So bila tiap-tiap bulan dia burn, berapa lama dia boleh bertahan? So what you need to do is, cash tadi, you bahagi dengan 12, okay, 20,000. Okay, bahagi dengan 12 dia dapat 2.3 bulan. So sebenarnya company ni hanya bertahan selama 2.3 bulan saja 20,000 tu. 20,000 tu boleh bertahan 2.3 bulan sahaja. So, lepas kita kira tu 2.3 bulan. So you nak buat apa? So this is where entrepreneur kena buat decision. You only have 2 months. Duit ada 2 bulan je. So what you need to do? Okay. Contoh, bagi contoh apa yang you perlu buat. Letak kat chat box tu. Apa yang kita boleh buat to make sure that kita boleh bertahan. Syarikat ni masih boleh bertahan. Contoh, there is no right or wrong answer. It depends on the entrepreneur. So sebagai contohnya awak lah. Tuan punya company ni. So you nak buat apa? Contoh. Letak kat chat box. Tarik pelabur. Okay, tarik pelabur untuk invest lagi company yang kita. Okay, lagi? Selain daripada tarik pelabur maksud awak macam tu ya? Kalau saya tak silap saya lah, maksud awak lah. Lagi apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Benda mudah aja. Nak make sure kita punya cash tu ada. Dah, yang lain tidur, Nuraina je ada dah. Jual aset yang tak guna. Okay. Nuriani, benda mudah, increase sales. Increase sales. Okay, berkaitan dengan sales lagi. Jual aset yang tak guna tu. Okay, kalau ada aset-aset yang tak guna tu jual. Okay, apa lagi? Increase sales. Dah bunyi dah balik. Aduh. Dengar? Bunyi drill. Ada lagi? Ataupun kita kurangkan bagi, tadi kita ada increase in debtors tadi kan, increase receivable, kita kurangkan, jangan bagi banyakkan kat jualan kredit. Sebab bagi jualan kredit dia tak bayar-bayar, contohnya lah. Kita bagi dia nak bayar dalam 2 bulan, dia tak bayar-bayar, dia bayar 6 bulan lepas tu. So duit tak masuk kat kita, susah lah. So banyak, okay tak ada idea dah. Tak ada idea macam mana nak increase to make sure that kita akan sustain in the business. Okay, to sustain in the business, you need to have duit, money, cash. Okay, Nurul Fatihah kata buat promotion. Okay, buat promotion ni berkait rapat dengan sales lah. Tapi, ingat balik, buat promotion ni sebenarnya memerlukan cash. So, buat promotion dia akan increase balik you punya sales. You punya expenses sebenarnya. So, whatever it is, bukan saya kata salah promotion ni. Boleh buat promotion, tapi make sure sales tu double lah, triple ke double ke, okay, to make sure you cover dia semua balik your burn.
So banyak lah. So ini secara okay. But to make decision, you have to make sure that you need to know what is the situation of the company. Okay. Alright. So boleh faham untuk cash flow statement ni. So this is yang critical ni. Yang ini yang entrepreneur finance yang critical, which is senang je rupanya entrepreneur finance ni. Bahagi 12, bahagi bulan. Tapi sebenarnya nak buat decision yang you all sebut-sebut tadi ni. Adakah ianya bertepatan dengan situasi company tu? Okay? Alright. So, okay. Ada soalan? Boleh dengar clear tak soalan? Dia dah start drill dah. Semalam saya punya kelas petang. Saya terpaksa buat benda lain sebab tak boleh nak lecture. Ni tak kuat sangat ni. Takut kejap lagi kuat. Okay. Alright. Okay. Kalau tak ada soalan, so nanti you akan sambung. Ini bolehlah buat latihan untuk ni Okay, buat latihan. You akan buat soalan nombor 8. Soalan nombor 8, nampak tak? Soalan yang sama. Statement of cash flow and cash burn of Build Salza Technology Corporation. So benda yang sama you akan buat untuk you punya worksheet. So that's why saya perlu go through juga cash flow statement satu soalan untuk you boleh ingat balik untuk buat soalan set cash flow. Okay, boleh? Okay. Alright, so ada soalan? Ada? No question? Okay, kalau tak ada soalan, I think I'll end the class here sebab saya tak nak pergi kat sebab habis ni saya akan pergi kat chapter 5. Okay, jangan keluar lagi Saya kata habis yang ni je. Belum habis kelas lagi. Sekejap. Sebelum tu, siapa yang tadi tak sempat ambil gambar untuk jawapan, I think you should take the answer. Saya kecilkan. Saya kecilkan Boleh kot nanti boleh snap sebab Allah tak boleh jadi besar tu pula. Dia ada 2 part. Okay, you ambil dulu gambar yang ni, jawapan ni. Right. So untuk next class, saya akan pergi chapter 5. Chapter 5 ialah on ratios, okay, and analysis lah. Okay, measurement of performance of company. So saya akan straight pergi dekat performance of company. Saya tak akan pergi satu-satu macam mana nak kira ratio sebab you dah buat dah masa financial accounting dengan financial management. Okay, saya tak akan pergi satu-satu. Saya akan terus pada decision making, tapi saya akan touch dekat cash conversion cycle, which is very important. Okay. So saya tak akan pergilah untuk pengiraan macam mana nak dapat net profit margin, okay, current ratio, quick ratio, yang tu semua you all dah pandai dah. Mungkin tak ingat tapi kalau you macam kawan you search balik, nanti you ingatlah balik. So nanti, sebab latihan tu ada dalam worksheet you kena buat, so you kena recall balik lah on the ratios, okay. Cuma saya akan sentuh on apa pentingnya ratio especially on performance of company. Kat mana kita nak tengok. Okay. Bukan cara pengiraan. Okay. Cara pengiraan, I am assuming that you can just look back into how to calculate lah profit ratio sebab benda tu semua dalam textbook. Benda yang you boleh google and get the formula and pick up from the annual financial statement. Aku ambil dia kira terus. Okay. Tapi selalunya student ada masalah macam mana interpretation. So saya akan touch on the interpretation. And then on the cash conversion cycle. So that will be our next class insyaAllah. So kita punya quiz berapa yang bulan terakhir? 21 kan? So maknanya quiz. Sekejap 26 tak silap. 26? Okay. 26 kan? Saya letak 26. Sekejap. 26, so maknanya, 26, maknanya lepas quiz lah. Lepas quiz nanti baru saya start balik chapter 26 minggu depan lah kan? Hari ni 19. Oh boleh. So next class hari Khamis lah. Kita ada kelas. So hari Khamis saya akan buat chapter 5. Okay? Okay. Any question? Soalan? Okay, terima kasih. Tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, so I'll end the class here. Sebab sekejap lagi drill ni mungkin akan kuat lagi. Ini baru intro drill je ni. Buat innovation apa, tak tahulah. Okay, so saya akan share balik attendance. Yang mana yang tak scan in, tolong scan in. Yang mana perlu manual add, tolong
inform saya if you need manual add. Okay. Okay, so thank you very much. Siapa yang dah scan, you can leave the class. Thank you.